ke belum? Dah cikgu. Okey, hari ni kita akan habiskan untuk taburan kebarangkalian. Jadi kalau ikutkan hari ni kita akan belajar untuk muka surat 180 hingga 187. Tapi saya akan buat revision lah sebab 180 hingga 187 tu adalah soalan-soalan yang awak akan jawab dan ada masalah. Jadi untuk hari ni saya akan buat revision sedikit tentang taburan normal dan taburan normal piawai yang kita dah belajar yang lepas. Kita tengok balik. Dan masa sebelum tu kita mulakan kita punya pembelajaran hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, sebelum saya mula, ada apa-apa masalah tak setakat ni? Kita akan tengok imbasan lalu banyak yang kita akan tengok pada imbasan lalu. Kita akan ingat balik ciri-ciri graf taburan normal. Okey, daripada taburan binomial yang telah kita pelajari, kita dapati bahawa bilangan sampel yang dipilih lazimnya tidak besar. Okey, ni kita imbas baliklah. Pertimbangan situasi, jika satu sampel N menjadi besar, contohnya N lebih besar daripada 30, bilangan sampel. Bilangan sampel apa-apa sahajalah, bilangan pelajar dengan berat badan dia, berapa ataupun kuantiti yang dihasilkan oleh satu kilang. Okey, kalau misalnya dia punya bilangan tu lebih daripada 30 dan P dia sama dengan 0.5, jadi pengiraan tu akan jadi sangat besar. Maka kita perlu gunakan graf taburan normal. Okey, kita lihat kat sini. Taburan normal ialah satu fungsi kebarangkalian bagi satu pemberi ubah rawak selanjar. Taburan bersimetri dengan kebanyakan data berkumpul di bahagian tengah, iaitu berhampiran dengan min. Kebarangkalian bagi data semakin berkurang apabila menjauhi min pada kedua-dua arah. Okey, bila disimetri maksudnya kiri dan kanan dia sama. Okey, dan dia punya di tengah-tengah dia tu berada pada min, berada pada mode. Maknanya kat situlah yang paling tinggi dia punya data, dekat situlah tempat tengah-tengah data, kan dekat situ juga dia punya purata data dia, min dia. Okey. Berdasarkan raja dapati, min sama dengan median sama dengan mode. Kalau kita lihat, kalau kita gunakan graf, sekejap saya copy. Kalau kita gunakan graf, kenapa pula dia tak nak Bila nak start. So, nak start balik Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak no present. Ambil ni tapi kenapa dia tak nak? Pen. Oh, macam apa masalah ni? You draw. Sekejap, dia pelajar masuk ke? Okay, sekejap. Sekejap Wak, saya keluar balik Wak. Dia buat hal pula. Pun tak nak juga. Buka balik. Message. Kenapa dia tak nak? Save a copy. Select. Okay. Kadang-kadang dia buat hal lah. Sorry Wak. Okay. Kita tengok.
Besar dia tak nak ni, dia tak nak scroll. Okay. Tadi kita sampai mana? Ini imbasan lalu ciri-ciri penting bagi graf fungsi trigonometri adalah seperti berikut, dan kod berbentuk loceng dan bersimetri pada garis tegak melalui min. Okey, mempunyai nilai maksimum pada spasi simetri. Nilai maksimum, okey. Min membahagi luas rantau kepada dua bahagian yang sama. Kedua-dua hujung lengkung graf berlanjut secara tak terhingga tanpa menyentuh paksi X. Jumlah luas yang bersamaan dengan jumlah kebarangkalian semua kesudahan ialah 1 unit. Jadi secara amnya tata tanda taburan normal dia akan kita tulis sebagai X. Okey, di mana untuk taburan normal dia ada perwakilan dia adalah pada mean dan juga pada variance. Okey, dia bagi variance dan mean. Okey, perubahan bentuk kedudukan graf taburan normal. Okey, kalau misalnya dia ke kanan, bermakna mean dia lebih besar. Okey, dan kemudian kalau kita lihat dekat sini, dia punya serakan data dia ni, kalau semakin rendah dia punya mean dia, maka serakan sisihan piawai dia tu adalah lebih besar. Maksudnya sisihan piawai tu taburan data tu lebih besar kawasan dia. Lebih meluas lah. Okey, sisihan piawai mempengaruhi ketinggian dan kelebaran graf. Okey, tetapi kedudukan graf tidak berubah. Semakin besar nilai sisihan piawai, semakin besar serakan taburan. Jadi taburan kalau misalnya kita lihat dia makin rendah macam tu, maksudnya sisihan piawai lebih besar. Taburan data tu berserak dia semakin jauh daripada dia punya mean dia. Okey, ini kita lihat imbasan-imbasan lalu lah. Taburan normal, okey, kalau kita lihat taburan normal kat sini, kalau kita lihat ni, bermaksud dia punya kawasan luas bawah graf ni adalah dia punya nilai kebarangkalian dia. Okey, kemudian nilai A ke B tu, okey, kita tuliskan sebagai nilai kebarangkalian dia daripada A ke B. Okey, sama juga kalau dia adalah tanda dia, tata tanda dia sama dengan, okey, lebih kecil atau sama dengan, dua dia kita boleh terima. Okey, tak ada perbezaan. Okey, fungsi taburan normal ini adalah selanjar. Kalau kita ingat, kita ada pemboleh ubah rawak, kita ada pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, kalau bentuk macam ni, ini adalah pemboleh ubah rawak selanjar lah. Bentuk dia selanjar. Maksudnya, dia bentuk ada julat dia. Okey. Dan kemudian hari tu kita ada sebut tentang R yang kita ada buat untuk yang binomial. Kalau awak ingat lagi, X sama dengan, okey, kita wakilkan dia sebagai R. R ini ialah random kita rawak tu adalah random. Sebenarnya R itu adalah random. Kita ada sebut hari tu, saya pun tak ingat apa benda, tapi sebenarnya R itu kita wakilkan sebagai random. Maknanya ada R dia punya rawak dia. Yang kita ada 0, 1, 2, 3 kalau ingat balik itu yang sebelum lagi lah. Ni saya ambil untuk normal sahaja. Yang binomial tu saya rasa tak ada masalah. Cuma hari tu kita ada cerita tentang R. Kenapa kita wakilkan dia dengan R. Okay, next. Imbasan lalu lagi. Apa ni? Ni nilai mean. Okay, kalau ini soalan ni, Raja menunjukkan graf bagi fungsi taburan normal bersimetri pada X sama dengan 35. So, kita imbas balik, kalau mean itu bersimetri pada X sama dengan 35, dekat situ juga ada nilai mean. Jadi, nyatakan nilai mean, kita terus dapat. Ungkapkan rantau belorik dalam tata tanda kebarangkalian, maka kawasan belorik itu kita akan buat dia dalam bentuk X. Okay. Dia punya kebarangkalian X tu berada di antara 28 dan 42. Okey. Kemudian jika kebarangkalian rantau belorik ialah 0.64, cari yang ini. Ni hari tu kalau tak salah saya dia tersilap ke apa jika kebarangkalian rantau belorik ialah 0.64. Kawasan rantau belorik ni 0.64. Ke yang mana yang salah saya tak ingat jadi dia kata cari kebarangkalian X lebih kecil daripada 28. Yang kita cari yang ini. So kita akan dapat 0. Kalau kita lihat dekat sini kita kena tengoklah jarak dia berapa. Okey, adakah dia punya sama 42 ke 35. Kita kena lihatlah.
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ini beza dia ada 7. Okey, sebelah kanan 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Juga 7. Maka dia simetri. Bermakna kiri dan kanan adalah sama. Jadi kita akan buat 1 tolak 0.64 bahagi 2. Saya tak ingat jawapan dekat belakang tu apalah. Tapi itu dia punya asas dia. Dapat jawapan dia apa. Okey, imbasan lalu juga. Suatu pemberi ubar rawak. X nyatakan min dan sisian piawai. Okey, jadi kita kat sini kita terus dapat ini adalah min. Okey, ini adalah variance. Maka variance adalah punca kuasa sisian piawai. Okey, tak ada masalah. Okey, kalau misalnya awak ada masalah untuk ni, awak tolong respon sebab saya cuma just imbas balik apa yang kita dah belajar. Boleh? Boleh, Ibu. Okey. Setakat ni okey tak? Okey. Okey. Okey, saya just imbas balik sebab lepas ni kita akan, awak akan tengok dan jawab soalan lah. Saya akan beri masa untuk awak jawab soalan bagi taburan normal ni. Okey, imbasan lalu kat sini kita dapati bahawa ada seorang tokoh iaitu Abraham de Moivre, seorang ahli matematik yang dapat menyelesaikan masalah bila suatu sampel menjadi sangat besar. Beliau telah memperkenalkan taburan normal berdasarkan konsep hubungan bilangan besar. Ialah contoh kalau duit shilling, kalau kita lambung banyak kali, dia punya kebarangkalian katakan contoh kita nak dapatkan angka. Kita nak dapatkan angka. Bila kita lambung banyak kali, kita akan dapati bahawa bilangan untuk dapat angka tu kebarangkalian dia menghampiri 1/2. Jadi dengan bilangan cobaan banyak, maka kita akan dapat kebarangkalian tu menghampiri apa yang sebenarnya kebarangkalian tu yang sepatutnya, iaitu 1/2 lah. Ini ialah hukum bilangan besar, konsep hukum bilangan besar. Ini dia punya tokoh yang mencetuskan dia lah. Okey, kemudian kita lihat pula taburan normal piawai. Okay, oleh kerana taburan normal ni kita nak supaya dia selaras, supaya kita senang nak kira data-data apa sahaja pun kita boleh gunakan satu cara untuk pengiraan. Maka kita daripada taburan normal sahaja kita jadikan dia taburan normal piawai. Iaitu kita jadikan dia punya min dia sama dengan 0 dan dia punya sisian piawai dia adalah sama dengan 1. Okey, bila min dia 0 dan sisian piawai dia 1, maka kita akan mudah untuk kira apa-apa sahaja data yang diberi. Okey. Jadi kita asalnya taburan normal. Kemudian kita jadikan dia standard, jadikan dia taburan normal piawai. Okey. Jadi untuk jadikan dia taburan normal piawai, kita jadikan dia sebagai taburan Z lah. Taburan Z itu adalah taburan normal piawai. Kalau misalnya awak jumpa bentuk dia, tulisan dia sebagai Z, taburan Z ni, okey, taburan normal Z, maka ini adalah dah sebagai skor Z lah, dah tak perlu tukar lagi. Okey, taburan normal piawai menjadi santung lengkungan piawai untuk tujuan perbandingan ke atas semua pemboleh ubah yang bertaburan secara normal dengan menukarkan semua skornya kepada skala yang sama. Jadi senang kita nak ukur. Okey, jadi ditukarkan dengan min sifar dan sisian piawai 1. Maka semua pemboleh ubah rawak selanjar yang mana asalnya X dia, okey, dia punya ni adalah taburan normal dia min dan variance. Kita ubah dia, jadikan dia rawak selanjar Z. Okey, dengan min dia sifar, dengan sisian piawai dia 1. Jadi kita tukarkan dengan cara menolakkan data dengan min, okey, kemudian bahagi dengan sisian piawai. Okey, contohnya kat sini, kalau kita ada data, okey, kita ada data min dengan sisian piawai, variance, kita jadikan dia ini sebagai min dan sisian piawai sahajalah. Okey, sifar dengan 1. Okey. Ni saya yang lepas ni dah terangkan lah. Okey. Sisian piawai 1, sisian piawai 2, kalau lihat 68% data dalam lingkungan sisian piawai. Ni semakin semakin kalau kita lihat dekat sini, kawasan dia punya
kawasan data tu, serakan data serakan data dia, maknanya serakan data 68% dalam lingkungan ni. Ini serakan data dia lah. Okey, semakin dia besar 95%, okey. Kemudian 99.98%. Kalau perhatikan dia punya apa? Dia punya sisian piawai dia 3. Okey, daripada min. Maknanya paling-paling pun dia akan menghampiri 100% lah. Okey, dia akan menghampiri kebarangkalian tu akan menghampiri 100%. Tapi 68% tu maksudnya dia dah tumpu kat tengah dah. Jadi banyak data yang dah tumpu kawasan tengah. Kebanyakannya berada di tengah. Jadi yang tepi ni kadang-kadang kita dah boleh katakan kita abaikan lah yang paling tepi tu. Semakin lama dia menghampiri kosong tapi takkan kosong. Secara amnya peratus taburan tadilah dia cuma terangkan itu saja. Okey, kita lihat pula menentukan mentafsir skor Z. Okey. Kalau contoh kita ada, sekejap saya tengok ada tak nak kena accept belajar masuk, tak ada Kita baru 71 orang. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, macam mana kita nak dapatkan skor Z. Kita contoh 16, satu pemboleh ubah rawak selanjar X bertabur normal dengan min 30 dan sisihan piawai 8. Cari skor Z jika X sama dengan 42. Okey. Ni hari tu kita dah buat juga. Kalau ingat balik apa dia? Cara dia macam mana kita nak dapatkan skor Z? Mana nak dapatkan skor Z? Tolak min. X tolak min. Okey, X tolak min. Apa dia kat situ? Data untuk A. 42 tolak 30 bahagi 8. 8. Okey, maksudnya nanti awak kira awak akan dah dapat skor Z. Okey, tak ada masalah. Okey, kalau kita lihat B, cari tinggi bangunan jika skor piawai lah 0.213. Okey, maksudnya skor piawai tu adalah skor Z lah. Jadi apa kita nak buat macam mana tu? Maknanya kita nak cari apa kat situ? Cari X. Nilai X, betul? Ya. Okey, ya. So kita ada X tolak 23 bahagi punca kuasa 25. 5 ya 25/2. 25 kuasa 2. punca kuasa 2 Punca kuasa 25. Punca kuasa 25. Betul? Ya. Sama dengan 0.213. 0.213. Okey, saya cuma nak tulis dalam bentuk ni je. Nanti maksudnya kalau dah dapat macam ni dah boleh selesaikan kan ke belum? Awak dah boleh selesaikan kan? Jadi awak bawa lah punca 25 ke sebelah jadi darab. Kemudian ni pindah ke sebelah jadi campur, maka awak dapat nilai X. Saya tak selesaikan, cuma nak supaya nak tengok konsep awak boleh faham tak Boleh? Boleh. Okay. Kita lihat imbasan nano. Kalau misalnya kita ada ni dalam bentuk taburan normal. Ini ialah taburan normal Kita nak tukar kepada taburan normal piawai. Bermaksud yang tengah-tengah ni X ni kita akan kekalkan dia akan bertukar jadi Z. Kalau perhatikan kat sini, X tolak min bahagi sisian piawai. Kiri dan kanan ni kita akan dapat nilai. Okey, di tengah-tengah ni adalah taburan Z. Okey. Kita lihat imbasan nadu lagi Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara graf taburan normal dengan graf taburan normal piawai. Okay, kalau kita perhatikan, dia punya min ini berada di sebelah kanan. Maksudnya dia berada di sebelah kanan paksi Y. Dia positif lah apa-apa nilai kat sini. Contoh 20 ke, 30 ke dan sebagainya. Tapi bila kita nak piawaikan dia akan jadi dia berada pada paksi min dia berada pada paksi Y tu. Supaya kita senang nak kira sebelah kiri dan kanan dah sama. Maka kalau kita ada nilai A, maka kalau dia simetri lah bukan kalau maka dekat sebelah kita boleh dapat negatif A. Kalau dekat sini kita ada A dan B. Tapi kalau ke sebelah bila dipiawaikan maka kita boleh nampak lah
separuh-separuh, bermakna sebahagian bawah luas dia tu adalah 0.5 dan luas di sebelah kiri juga 0.5. Okey, jadi lebih mudah untuk kita kira. Maka sebab itulah taburan normal kita jadikan dia taburan normal piawai. Masa taburan normal, nilai itu kita sebut X. Tapi bila kita dah piawaikan dia, kita panggil dia sebagai Z lah, skor Z. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Imbasan lalu lagi, contoh taburan ukuran panjang jenis skru yang dihasilkan sebuah kilang boleh dianggap sebagai normal dengan min 10.6 dan sisihan pawai 3.2. Wakilkan kebarangkalian bahawa sebatang skru yang dipilih secara awak dari kilang itu mempunyai panjang antara 8.4 dengan 13.2. Jadi bila disebut tak sebagai normal, maksudnya kalau kita nak buat kebarangkalian dia, mesti tengah-tengah dia X. Okey, kemudian dia di antara 8.4 dengan 13.2. 13.2. Macam mana kita nak tukarkan dia? Kita akan jadikan dia, kat sini kita boleh tukar terus Z sebab sebenarnya dia adalah X tolak min bahagi sisian piawai. Tapi saya terus tukar Z. Okey, yang sebelah kiri dia akan jadi apa? 8.4 tolak min. Min berapa? 10.6. 10.6 bahagi dengan 3.2. 3.2. Okey, sebelah kanan kita akan tulis apa? 13.2 13.2 tolak tolak 10.6 10.6 bahagi 3.2. 3.2. Okey, ini tak ada masalah. Nanti awak boleh kira dan kita dapatlah macam mana tukar daripada taburan normal kepada skor X kepada skor Z. Okey? Daripada normal kepada normal piawai. Yang ni awak boleh selesaikan. Yang penting awak faham macam mana cara dia. Okey, imbasan lalu juga macam mana nak tengok graf kalau kita perhatikan, kita ada kat sini Z. Kalau kita lihat dekat dalam awak punya jadual, dia punya skor tu adalah daripada, kalau kita baca dekat sini, skor Z tu, dia daripada 0.0 hingga 0.5, betul ke? 0.0 hingga 0.5. Sorry. 0.0. Dalam dia dalam dia. Dalam dia tu kebarangkalian kita tengok dalam dia tu adalah sehingga 0.5. Kebarangkalian dia yang paling tinggi adalah 0.5. Bermaksud dia separuh sahaja. Bila dia separuh sahaja, maknanya kita cuma baca separuh, kita tak baca satu. Jadi kalau nak separuh lagi, kita campur dengan 0.5. Tapi dia sebelah positif dan sebelah negatif. Dan awak perhatikan dekat sini nilai ni, kalau kosong ni, okey, kalau kosong ni, maksudnya nilai dia kosong kat sini lah. Ni adalah nilai untuk Z ini A ni adalah nilai untuk Z kecil. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini mana okey, A ni. Okey, maksudnya nilai dia adalah untuk nilai Z kecil. Tapi kalau kita tulis kebarangkalian Z lebih besar daripada kosong, sama dengan 0.5. 0.5 ni adalah yang luas yang berada di dalam. Maksudnya, okey, saya padam balik Okey, kalau misalnya maksudnya kat sini, kalau dia kata kosong saya tuliskan ni kosong saya tuliskan kebarangkalian Z lebih besar daripada sifar. Maksudnya, ini sifar kat sini. Lebih besar daripada sifar kat sini. Berapa bacaan dia kat sini? Kita baca Z lebih besar daripada sifar. Sifar kita baca kat sini, maka kita dapat berapa? 0.5. Betul tak? Betul. Jadi kalau misalnya kita tulis kebarangkalian Z lebih kecil daripada sifar. Kalau lebih kecil daripada sifar, kawasan lorikan ni di bahagian mana? Kiri. Okey, sebelah kiri. Kita tengok dalam jadual dekat mana kalau Z lebih kecil daripada sifar. Pun kita tengok pada tempat yang sama, betul?
Kita lihat pada kosong juga. Dan kita dapat juga dia sama dengan 0.5. Jadi maksudnya kalau awak ada P, contoh Z lebih besar daripada 2. Sebelah kiri sebelah kiri, sebelah kanan kalau ni 2 lebih besar daripada 2. Dia adalah sama juga dengan negatif untuk di sebelah kanan. P, Z lebih kecil daripada negatif 2. Maksudnya dia akan berlawanan. Dia di sebelah kiri. Ni negatif 2. Dua-dua ni adalah sama. Boleh tak? Boleh. Okey. Ini untuk graf ni. Sebab jadual awak dia hanya memberikan nilai untuk kebarangkalian 0.5 sahaja. Okey, inilah kebarangkalian awak sepatutnya dah ada. Okey, dan kita lihat imbasan lalu juga. Kalau awak perhatikan dekat sini, setiap nilai Z adalah sama dengan A didapati. Okey, ni yang saya sebut tadilah. Iaitu Z lebih besar daripada A sama dengan Z lebih kecil daripada negatif A. Okey, kawasan lebih besar sebelah kanan, kawasan lebih kecil sebelah kiri. Tapi dia cuma beza dia negatif dan positif. Okey, kita lihat lagi imbasan lalu. Kalau kita ada, soalan kita ialah Z lebih besar daripada 0.235. Okey, kalau perhatikan kat sini, ini ialah nilai A. Nilai A kita lihat dia berada pada sebelah kiri. Dia punya nombor 0.235. Jadi kita akan refer dia pada 0.23. Kemudian kita lihat 5. Maksudnya kita ada nombor kita 0.4090. Kemudian kemudian kita tengok pada 5 ni kita akan tolak dengan 19. Kita tolak belakang 19. Okey, maka kita dapat dekat sini 90 tolak 19 adalah 0.4071. Okey, ada masalah tak untuk cari? Ni jadual ni dah dimudahkan. Awak kalau tengok jadual yang macam Cikgu Shikin cakap Cikgu Shikin ada cakap, kalau nak tengok jadual ni macam awak tengok kamus. Betul? Okey, kita lihat imbasan lalu juga kita lihat Z lebih kecil daripada negatif 2. Saya lupa dekat sini. Bila dia kata lebih besar, maka kawasan dia, awak wajib buat apa sebenarnya? Buat graf Saya terlupa buat graf. Confident aja. Bila dia lebih besar daripada, sebab dia positif kebetulan 0.235. Dia positif, maka dia berada di sebelah luar. Okey, ni kawasan berlorek dia. Kita direct aja tengok dalam jadual. Okey, kita lihat kat sini. Kita punya kebarangkalian kita Z lebih kecil daripada negatif 2.122. Maka bila kita lukis, kita kena lukis dahulu. Tak simetri, tak cantik tak apalah. Okey, kita lukis, dia berada pada kedudukan negatif 2.122. Lebih kecil, okey, tak ada masalah. Dia setara dengan, dia sama juga dengan, kita boleh tulis macam ni. Kebarangkalian Z lebih kecil daripada negatif 2.122 sebab dalam graf, dalam jadual awak tak ada nilai negatif, kita boleh jadikan dia kebarangkalian Z lebih besar daripada 2.122. Kemudian baru kita cari dalam jadual. Dalam jadual tak ada negatif, kita tukarkan bentuk dia supaya dia jadi positif. Kita bawa dia ke sebelah kanan. 2.122. Maka dalam jadual nilai dia 2.1. Okey, kemudian 2. Kat sini nombor dia. Kemudian 2. Okey, kita kena tolak 1. Maka nombor kita akan jadi 0.0169. Okey. Boleh? Boleh. Kita imbas balik juga. Kalau kita ada macam ni. Okey, Z lebih besar atau sama dengan negatif 1239. Kita kena lukis. Okey, dan kemudian kita letakkan min dia, sifar.
kita ada negatif 1.239. Lebih besar. Bermaksud kawasan yang lebih besar tu, kawasan luas tu di sebelah sini. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat? Bolehkah kita baca dia? Kalau kita baca tu dia patutnya, kalau kita baca ni sebenarnya, ni keseluruhan ni, dia sepatutnya apa nak sebut? Dia tak boleh lebih daripada 0.5, betul? Ya. Betul. Okey, jadi macam mana cara dia? Cari Satu belah tolakkan kiri. dengan Satu tolakkan dengan kita ambil kebarangkalian Z lebih, saya kecil. ambil yang lebih besar, betul tak? Boleh tak? Kenapa saya ambil lebih besar? Sebab saya ambil sebelah kanan. Sebab saya nak ambil nombor yang positif untuk tengok dalam jadual lah. Z lebih besar daripada 1.239. Faham tak? Itu mengelirukan. Boleh faham tak? Saya nak tolak Z lebih kecil daripada ni lah. Tapi oleh kerana dalam jadual ni tak ada negatif, jadi saya ambil dia sebelah kanan, saya jadikan dia positif, jadi saya ambil bahagian Z lebih besar daripada 1.239. Boleh? Boleh cikgu. Tak faham tanya jangan senyap-senyap. Jadi saya akan buat 1 tolak dengan 1.2. 1.239. Maka nombor saya ialah 0.1093 tolak dengan 9 belakang dia jadi apa? 0.1093 tolak 9 belakang dia akan jadi 8, 13 tolak 9, 4, 8, 1, 0. Betul? Cikgu, Ya? 17. Tolak 17 ni cikgu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cuai betul. Budak-budak muda macam saya ni memang mudah cuai. Orang muda je kan cuai. Itulah berangan nak jadi orang muda. Jadi dia cuai pula Kan Hazman kan? Masya Allah. Apa ni? InsyaAllah. Jadi kita ada tadi berapa? 0.1093 tolak dengan 17 terima kasih kerana menegur. Okey, jadi 13 tolak 7 ialah tadi berapa? 5 kan? 5 ke 6? 6. 6. Yes, betul 6. Okey, 8 tolak 1, 7. Sifar 1, sifar point. Okey, jadi jawapannya sifar point 1, sifar 76 jadi awak tolakkan dapatlah jawapan yang sepatutnya. Boleh? Saya tak kira Awak boleh kira kan? Dapat berapa? Dapat berapa? Tak apalah Dapat? Okey. Dapat berapa senyap aja. Okey, jangan tidur ni. Semangat-semangat. Saya pun macam nak cakap macam nak tidur dah Semangat. Nak tidur. Yes, semangat. Okey, kita lihat D. Kita lukis gambar dulu dekat mana kedudukan dia. Kita ada min, kita ada 2.4. Okey, saya tulis 2.453 dekat situ. Dan kemudian kawasan di lorek ialah sebelah kiri. Okey, jadi kita nak dapatkan dia, ni tak ada masalah lah. Sebab dia kawasan ni kita tolak dengan kawasan yang satu lagi. Jadi kita ada 1 tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada 2.453. Maka kita buat 1 tolak. Okey, baca 2.453 ni dekat sini. 2.453. Okey, mana sebaris dia? 2.45 dekat sini nombor dia. Kemudian 3 dia dekat sini 6. Maka kita ada, saya letak kat sini je lah. 0.00714 tolak dengan 0.0006. Sebenarnya senangnya terus tolak 6 kat belakang ni, senang. Saya letak je lah 1 tolak 14 tolak 6 dia akan jadi 8, betul? 0.0078, betul? Tak payah. Okey, nanti dapat jawapan dia apa. Okey, tak ada masalah. 0.0706 08.
708. Ya, betul-betul. Terima kasih. Okey, 14 tolak 6. Ya, 8 ni kat sebelah sini. Okey. Jadi 0.00708. Nanti awak settlekan, dapat jawapan dia. Saya cuma nak konsep dia je. Awak faham Okey, kita lihat kemudian. Yang ini antara, untuk soalan E, kita dapati dia punya kawasan dia adalah antara sifar tengah-tengah. Mana boleh dia macam ni? Sorry, dia tak boleh sentuh pun. Terlebih pula dia. Okey, Sat. Okey. Jadi kawasan dia sifar dengan 1.236. Ni kawasan dia. Okey, maka kita tahu kalau dia ini, kawasan dia ni dan lebih. Berapa dia punya semua sekali sebelah kanan? Dia punya kebarangkalian. Sifar 0.5. Okey, sifar 0.5. Bagus. Jadi sifar 0.5 tolak dengan kebarangkalian. Kita nak tolak dia yang ni lah, betul? Kawasan yang tak berlorek ni, kita nak tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.236. Betul tak? Ya, Ya, apa dia? betul-betul. Betul ni? Okey, jadi 0.5 tolak 1.2, 1.2, 3, 6. 1.2 nombor dia ni, 6 nombor dia ni sebab dia, saya besarkan, saya duduk ubah tu dia tak ni sangat. 0.1093 tolak dengan 11 kat belakang dapat 108. Tak boleh. Saya tak perasan pula. 3 tolak 1 boleh lah. InsyaAllah 2. 9 tolak 1 adalah 8, betul ni. Jadi 0.1082. Jadi awak tolakkan 0.5 dengan 0.0182 dapatlah jawapan dia. Konsep. Saya nak awak faham konsep sebab sekarang ni kebanyakan soalan ditekankan konsep. Kalau awak tak faham konsep, awak akan masalah. Okey, kemudian soalan untuk ni pula. Okey, kebarangkalian Z itu di antara kebarangkalian, okey, dia berada di antara negatif 0.461 dengan 1.868. Maksudnya kawasan berlorek ialah ini. Okey, keseluruhan berapa? Keseluruhan semua berapa? 1. Satu. Jadi saya kena tolakkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oleh kerana saya nak tengok dia positif, maka kebarangkalian saya akan buat yang ini adalah saya positifkan dia, boleh? Boleh. Jadi dia jadi apa? Z lebih besar. Dia lebih besar daripada 0.461. Kemudian satu lagi saya tolak. Samalah. Nombor dia tak ada masalah. Kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.868. Okey, maka awak akan buat, baca di sebelah tepi 0.46, 0.461. Okey, saya gariskan nombor dia, kemudian tolak 4 kat belakang. Jadi saya dapat 0.3224. Okey, betul tak? Kalau saya salah beritahu Betul. Kemudian yang satu lagi 1.86 sama juga kat sini 8. Jadi kena tolak 6. Kat sini kalau tolak 6 dia adalah kosong, saya letak contoh mana-mana dulu. 0.0334 ke 314? Mata saya tak nampak sangat. 314 314. Okey, jadi kita tolakkan di 0.0, tinggal satu lagi kosong. 0.0314 kita tolak dengan 6. Maka kat sini kita dapat 14 tolak 6, 8 Betul tak? Betul. Okey, jadi kita akan dapat 0.0308. Jadi bila awak tolakkan satu, tolak ni, awak dapatlah jawapan dia. Okey, itu konsep dia. Jangan awak pula awak tinggal macam ni juga dapatlah jawapan dia garis macam ni je. Awak kira lah saya cuma just nak konsep sahaja. Okey, kita lihat kat sini. Hari tu
Ni saya dah tanya cikgu-cikgu lain juga ni. Saya pun confused Okay, saya dah tanya. Yang ini, bila ada nilai mutlak, maksudnya dia lebih besar. Ni macam kita ambil graf ni untuk graf senyum yang apa? Besar, lebih besar. Kalau lebih besar di sebelah atas. Bermaksud graf awak tu, untuk graf awak, dia berada di sebelah kiri dan kanan. Maksudnya kalau satu ni ialah 2.063, satu lagi, negatif 2.063 sebab bila nilai mutlak sebenarnya dia adalah positif dan negatif. Jadi bila dia lebih besar bermakna dia di sebelah kiri dan kanan, maka dia berada di sebelah kiri dan kanan. Okey, boleh? Jadi kalau macam ni, berapa luas dia? Ini tak ada masalah. Terus ke barangkalian Z, saya ambil yang negatif ni saya buat jadikan apa? Positif Jadi saya ambil di sebelah kanan. Z lebih besar daripada 2.063 campur. Sebab kawasan berlorek dia adalah kiri dan kanan. Campur dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada 2.063. Mak ai tak muat. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Boleh? Boleh. Jadi yang ini Z lebih besar daripada 2.063, 2.06. Okey, ni dia punya nombor 3, dia kena tolak 1. Jadi kita dapat 0.0196 sebab dia kat sini 7 Jadi tambah Z lebih besar daripada 2.063. 2.0 sama je ke? Iyalah, astagfirullahaladzim. Kali 2 je lah. Kenapalah saya ni? Kan? Betul tak kali 2 je? Betul. Benda yang sama saya pun tak perasan Okey, bukan tak perasan. Ini namanya orang muda dia macam tu. Okey. Orang muda. Kita lihat kat sini. Oleh kerana saya tadi sebut, kalau dia lebih besar, okey, yang konsep, kita tahu konsep apa ni? Konsep kuadratik konsep apa konsep punca punca. Ya, konsep punca. Kalau dia lebih besar, dia berada di sebelah atas, kiri dan kanan. Tapi kalau ini dia lebih kecil, dia berada di mana untuk nilai mutlak ni? Dia berada di mana? Bawah. Di sebelah? Dalam. Di sebelah dalam. Jadi untuk awak punya graf, okey, nilai dia ialah negatif 1.763. Bila mutlak dia negatif dan positif yang sama okey. Jadi dia punya ni berada di sebelah, dia punya apa? Luas dia, kebarangkalian dia tu berada di sebelah dalam. Okey, bila dia berada di sebelah dalam bermakna keseluruhannya adalah berapa? 1. 1. Jadi kita tolakkan dengan 2 kali dengan kebarangkalian 2 kebarangkalian kurungan 2 kali. Z lebih besar daripada 1.763. Kalau misalnya tak faham, hentikan saya. Cikgu kenapa macam tu? Tanya Yang diam-diam je. Jadi 1 tolak dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.7. Alhamdulillah. 6, 3. Saya sendawa bau durian. Okey. Jadi berapa kat sini? 0.0389, betul tak? 392 kat belakang tu kita tolak dengan 3. 8. Betul 89. Jadi awak selesaikan, awak dapatlah jawapan. Okey, setiap kali awak ada bentuk macam ni, awak lukiskan graf dia supaya jelas Okey, bila awak ada macam ni kan, A, kita tengok A tu di sebelah luar. Tapi kalau kita ada bentuk macam ni, sama dengan kita dah dapat kebarangkalian dia, kita kena tengok kat mana? Dalam. Kita kena tengok sebelah dalam, tepat sekali. Z lebih besar daripada A sama dengan. Jadi awak kena cari nombor yang lebih besar sebab nanti kita kena tolak dia. Yang hampir dengan nombor 0.3851 tapi lebih besar daripada dia, atau kalau sama kalau kebetulan sama tak ada masalah.
Okay, kalau kita lihat kat sini 0.3851. 38 tak. Naik atas lagi bukan. 39. Undur balik 3897. Undur balik 3859. Ya, Kat sini, ya. Apa dia? nombor Kat tadi. sini, apa dia? Tak ada. Kat sini 0.3821. Okey, kurang. Maksudnya 0.3859. Betul? Betul. Ya. Betul. Okey. Jadi dekat sini nombor yang paling tepat. Jadi kita boleh lihat kat sini nombor luar dia 0.29. 0.29. Okey, kalau kita ambil 0.3859 ke tu? Ke 99 ke 89? 59. 3859. 59 59 ya Allah mata saya. Okey, apa beza dia? Kita tolakkan 0.3851. Beza dia 8. Kita cari dia tolak 8 tu yang mana? Oh ni dia. 2. 2 betul. Bagus. Jadi 0.292. Ini jawapan dia. Ada masalah tak? Tak ada. Okey, kalau misalnya dia kata Z lebih kecil. Oh ya, saya lupa. Kan saya cakap dengan awak kita wajib buat apa dulu? Okey. Graf. Lukis. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa dah saya ni? Dah terror sangat kan? Tapi dah macam yakin lah tu kan. Maksudnya Z lebih besar daripada A. Dia berada kat sini, dia lebih besar. Okey, jadi ini adalah 0.3851. Logik lah Jadi terus dapat A tadi jawapan dia apa. Okey. Jadi yang ni, saya kan suka sangat lupa. Azman dia nak tegur tapi itulah tak sampai hati kan. Okey, kalau dia kata Z lebih kecil, 0.3851 dia lebih kecil. Kalau saya letak dia dekat sini dia positif. Kasih 0.3851. Hujan bang Cikgu. Ya apa dia? 0.3851 bukan yang dia punya luas. Itulah saya nak tanya awak. Kalau saya letak dia dekat sini 0.3851 sebab nilai ni kan positif kan. Tapi sebenarnya ni luas. Bukannya dia kena mengena dengan positif. Kalau A ni positif sebab dia sebut A kan. Kalau dia positif, kita tak tahu negatif. Dia berada lebih kecil dekat sini. Logik tak? Kan? Betul lah. Saya tulis 0.381 kat sini Okey, kalau dekat sini ialah 0.3851. Dekat sini A. Kan? Saya ni tengok cuaca macam mendung je sebab saya sedia baju takut hujan. Sibuk tengok kat luar. Okey, 0.3851 ni. Okey, ni kawasan luas dia. Terima kasih siapa yang membetulkan saya melampau betul saya ni. Tak fokus Okey, ni A. Logik tak 0.3851 ni? Tak. Tak. Sekejap Wak. Kak? Angkat baju Kak macam nak hujan je. Sorry Wak. Sorry, okey. Buat iklan sekejap Iklan angkat baju. Minta tolong anak saya. Okey, jadi yang logiknya di sebelah mana? Di sebelah negatif ke positif? Positif. Positif? Negatif. Jadi negatif lah. Yang sesuainya maknanya A tu akan bernilai negatif. Okey, oleh kerana A bernilai negatif tapi kita tak ada nombor negatif. Tapi keluasan tu tetap kita cari pada nilai 0.3851. 0.3851 kita tengok dalam jadual dalam 0.3838 naik atas sikit. Okey. 3859. Macam sama je tadi. Sama. Sama Sama dah. cikgu. Sama. Jadi nilai dia berapa tadi? Negatif Oh, 0.292. 92. Okey. Jadi A dia adalah sama dengan apa yang beza dia? Negatif. 0.299. Cikgu. Ya apa dia? 92. Betul lah. Betul? Betul. Betul Cuma beza dia
negatif. Boleh? Boleh. Okey, next. Hmm. Kita lihat pula untuk Z lebih besar daripada A 0.7851. Okey, kita lukis. Okey, dia lebih besar. Kalau lebih besar, ini mean dia. Kita lihat nombor 0.7851 kebarangkalian dia tu lebih daripada 0.5. Maksudnya dia berada di sebelah mana? A tu di sebelah mana agaknya? Sebab dia lebih besar. Kiri. Kita letak dia Kiri. sebelah kiri. Jadi ini adalah kawasan 0.7851. Tetapi kita nak baca nilai untuk kebarangkalian tu mesti kurang daripada 0.5. Jadi yang sesuai kita baca ialah keluasan yang tak dilorek. Jadi kita kena tolak 1 tolak 0.7851. Boleh tolong saya tak? Kira berapa dapat? 0.2149. 0.2149. Ni semua dalam buku teks ni sebenarnya. Okey, 0.2149 ni barulah kita tengok dalam buku teks. Tapi kita kena ingat nilai A dia tu mesti negatif. Jadi 0.21. 21 bawah lagi. 0.21. Tak masuk ke? Alamak, saya salah ambil jadual ni. Betul ke 0.2149? Betul Betul. Ya. Betul. Jadual saya salah. Saya tersalah ambil jadual. Dekat mana ada 0.2149 Sekejap Saya kena ambil jadual besar. 0.2149. 0.2148 tak boleh 21 bawah dia 21 dia makin atas bukan makin bawah 21 2177 betul? 2148 dia 2149 betul tak? Betul. Betul ke tadi 0.2149 maknanya dikurang 1 kan? Okey, bila dia 0.2177 tolak 2149 77 tolak 49 dapat apa? 28. 28 28 yang paling terdekat adalah 27. Jadi nombor dia 0.7 9 pula 8 ni bukan 9 0.789 jawapan dia. Ui, mana nak pergi ni? 0.789 A negatif 0.789. Betul kan? Betul. Okey. Konsep dia boleh faham tak? Boleh. 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 Okey. Kita teruskan lagi. Kita nak habiskan hari ni. Tapi kita buat imbasan supaya awak tak ada masalah lah. Kalau kita ada macam ni bentuk dia. Okey, kita ada bentuk dia macam ni. Sebenarnya kita tak tahu ini positif atau negatif A ni. Tapi tak apa, kita letak je di mana-mana dahulu. Kita tengok logik dia. Kita ada dekat sebelah kiri ialah, ni tak sentuh tak apa. Sebelah kiri ialah negatif 0.1. Di sebelah kanan kita ada A, kita tak tahu berapa. Kita ada kiri dan kanan. Kemudian kat sini semua sekali dia punya luas dia adalah 0.3851. Oleh kerana kita ada penilai 0.1 ni, kita boleh tahu apa nilai dekat sebelah sini. Sebab kita tahu separuh ni adalah berapa? 0.5. 0.5. Jadi kita nak tahu apa nilai apa nak sebut? Apa nilai nilai inilah, nilai kawasan yang berlorek di sebelah paksi yang sebelah kiri ni, nilai yang berlorek. Okey, jadi kita akan buat 0.5 tolak dengan 0.1 ni, ini adalah A, bacaan di sebelah kiri ni. Jadi 0.1 bila kita baca kita dapat 0.4602. Nampak tak? Nampak kan? 0.4602. Jadi kita dapat berapa 0.5 tolak 0.4602? Tolong kirakan saya.
Ini kawasan ni yang 0.4602. Saya nak dapatkan kawasan yang berlorik yang kita tak tahu ni. Dapat berapa? 0.0398. 0.398 ya? Ya. Okey. 0.398. Oh. Betul ke 0.5 tolak ni? Ini 0.4. Ha? 0.398 betul? 0.03. Oh, 0.03. Ya, betul. Betul. Okey, saya salah dengar lah ni. Trouble Telinga trouble. 0.0398 betul? Okey. Betul. Jadi maksudnya kawasan ini adalah 0.0398. Jadi kalau kita dah tahu yang ini inilah 0.0398, maka berapa kawasan yang berlorik sebelah sini? Okey, ini saya ambil kebarangkalian apa nak sebut saya cari kalau nak buat dia punya cara tulis dia kebarangkalian saya nak cari ni Z lebih besar kebarangkalian dari A. apa dia? Z lebih besar daripada A. Z lebih besar daripada A. Oh ya, Z lebih besar daripada A adalah sama dengan Z lebih besar daripada A. Z lebih besar daripada A sama dengan 0.5 tolak dengan 0.0398. Betul? Betul tak? Sebab saya dah dapat yang ini ialah 0.0398. Salah. Saya tersilap. 0. berapa? Salah 0.5. Kejap. Z lebih besar daripada A. Oh. Saya tersilap. Jap. Bukan. Ni bukan. Ni tak dulu. Kita nak cari Z lebih besar daripada A, betul? Jadi kita kena buat 0.5. 0.5 tolak dengan dalam kurungan 0.3851 tolak 0.0398. Betul tak? 0.5 ni di sebelah kanan. Okey. Tolak dengan 0.3851 ni adalah kawasan berlorik yang ini. Betul tak? Okey, jadi saya cuma nak 0.5 ni tolak dengan kawasan yang ini saja. Jadi saya kena buat 0.5 tolak dengan 0.3851 tolak dengan 0.00398. Yang ini tolak ni kita akan dapat kawasan ni saja. Jadi 0.5 yang separuh ni tolak yang ini saya dapat kawasan yang ini. Betul tak? 0.0398 tu apa ya? 0.0398 kawasan ni lah. Kawasan ini. Kawasan ni. Kan? Ke kawasan ni tadi? Tadi kan kita dah kira yang kawasan ni apa? Kawasan ni kan kita dah kira 0. Berapa tadi ya? 0.1. Kita kan dapat ni kan? Kawasan ni kan ni kan? Kemudian 0.5 kita tolak dengan ini, kita dapat ni kan? Tengok dah berconteng-conteng pernah. Sekejap. Bila kita dapat yang ini kan keseluruhan kat sebelah kanan ni, keseluruhan sebelah kiri ni, sebelah kiri ni 0.5 tadi kan? 0.5 kita tolak dengan 0.460 kan kita dapat 0.0398, betul? Kita dah dapat kawasan ini saja. Betul? Okey, sekarang yang ini 0.3851 ni adalah merangkumi semua, betul tak? Ya.
Jadi bila 0.3851 ni kita tolak yang sebelah sini, kita dapat kawasan ini saja. Betul tak? Betul. Okey, kita dapat ni saja. Bila kita dapat ni saja, kita nak dapat kawasan ni, sebelah kanan ni, kita kena tolak 0.5, kena tolak ini, tolak ni. 0.5 tolak ini, tolak ini ialah 0.3851 tolak yang ni, yang kawasan ni. Oh. Dia faham tak ni? Mengelirukan ni? Ya, Okey. mengelirukan. Ha? Mengelirukan ni? Okey, kita semula. Tak apa. Okey, kita lukis balik. Kita ada graf ni 0.1 negatif, kanan ialah A. Nampak tak? Nampak. Okey, keseluruhan ni dia ialah 0.3851. Inilah. Okey? Setuju? Ada Setuju. bangkangan? Tak ada. Okey. Kemudian tadi kita nak kawasan ini. Kawasan ni berapa? Dia separuh, keseluruhannya ialah 0.5. Betul tak? Betul. Sebelah ni. Kita baca yang ini daripada 0.1 dekat sini. 0.4602. Okey? Okey. Setuju? Okey. Okey. Kemudian bila kita baca tu, saya padam ni. Bila kita baca tu, 0.5 tolak 0.4602, kita dapat kat sini 0.03. Berapa tadi dapat ni? 0.1 ialah 0.4602 tu ialah 0.5. 0.5 tolak 0.4602 sebab ni komplit sama sekali 0.5. Berapa tadi awak dapat? 0.038 berapa? 0.0398. 98 Okey. 98. Jadi kawasan yang itu, saya tulis balik. Kawasan ini ialah 0.0398. 9. Ya Allah, nak tulis juga. Nak tulis juga 8. Aduh. Subhanallah. Kan dah hilang dah. Subhanallah. Ha. Betul-betul lah. Okey, tak apa. Rahim. Tulis betul-betul Salwa. Okey. 0.0398. Boleh tak saya tuliskan kawasan dia? Kawasan ini 0.4602, kawasan ini 0.398. Setuju? Setuju. Okey, dan kawasan ini dia kiri dan kanan ni ialah 0.3851. Jadi saya ambil kawasan ni sahaja. Jadi yang ini sahaja ialah 0.3851 tolak dengan 0.0398. Kan? Kawasan ni saja. Keseluruhan dua-dua ni ialah 0.3851. Jadi kita nak bahagian yang saya merahkan besar ni, yang merahkan ni sebelah kanan dia ni, ialah 0.3851 tolak 0.0398. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, jadi kawasan ini berapa? Kawasan ini berapa dah jadi macam-macam warna dia. Berapa dapat? 0.3453. Okey, 0.3453. 53. Okey, jadi oleh kerana sebelah kanan ni kan 0.5 semua. 0.5 tolak 0.03453 untuk dapat kawasan ni sahaja. Dapat berapa? 0.1547. 0.1547. Itu yang saya tulis tadi. Okey, saya padam ni. Itu yang saya tulis tadi.
kebarangkalian Z lebih besar daripada A, iaitu kawasan yang saya lorek ni. Kawasan Z lebih besar daripada A ialah sama dengan, okey. Jadi oleh kerana saya dah dapat ni nombor ni kan. Saya dah dapat ni tadi kan. Jadi tu yang saya buat 0, keseluruhan kan 0.3851 3851 tolak dengan 0.0398 dan jawapan yang awak dapat tu ialah 0.1547. Betul? Betul. Okey. Jadi yang ini kita akan baca dekat dalam 0.1547. Okey, ini ada 1539. Ini ada 1562. Okey, kalau kita lihat 1539 tak boleh, kita kena ambil 1562. Betul? 1562 kita tolak 1547, maka kita dapat 12 tolak 7 ialah 5. 5 tolak 4 1. Kita ada 15. Maka kita ambil tadi 1562 kita ambil ni. Maka kita tolak dengan 15. Mana 15? Yang paling dekat 14 dengan 16 dua-dua boleh. 14 16 mana kita nak? Kita ambil 6 atau 7? Antara dua tu boleh. Ambil 7 Okey, mana-mana boleh sebenarnya. Okey, jadi nombor dia adalah 1.0 suka nak sebut kosong 1.017. Jadi kita punya A adalah sama dengan 1.1 1.017. Okey, sekarang kita lihat dulu A betul ke positif? Betul tak A positif? Betul. Maka ini jawapan dia. Boleh tak? Cikgu, Dia apa dia? kalau yang PZ lagi besar pada A tu, Kebarangkalian Z lebih besar pada A. cikgu tertinggal 0.5. Saya tertinggal 0.5 Kejap. Patutnya 0.5 Oh, ya. tolak 0.5 tolak 0.3851 tolak 0.0398. Ya, betul. Terima kasih. Saya tertinggal yang ni Betul Ya, Setuju? setuju. Okey. Yang lain boleh tak? Boleh. Okey. Kita lihat seterusnya InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan. Sebab kadang-kadang benda ni agak mengelirukan. Awak kena lukis baru nampak. Alhamdulillah. Okey, kalau kita lihat dekat sini. Okey, gambarnya. Dia tulis Z tu terletak antara A dengan 2.1. Kawasan dia di tengah-tengah. Okey, maklumat yang kita ada, dia adalah 0.863 633. Okey, maklumat yang kita ada ialah 2.1 ni Okey. Kita ada maklumat 2.1. Kita ada dekat sini ialah 0.863. Okey, macam mana strategi awak nak selesaikan soalan ni? Agak-agak awak. Apa yang paling mudah? Kalau kita ada kalau kita ada luas untuk keseluruhan sampai sini, apa kita akan buat? Satu tolak. Kita akan buat satu tolak berapa keseluruhan kat sini. Tapi kita tak ada keseluruhan, jadi kita kena cari lagi yang ini. Kita dah ada nombor. Kat mana kita nak kena tengok dia? Kita tengok sebelah dalam atau kita kena tengok sebelah luar? Kita tengok sebelah luar kan? Ini A ni adalah di sebelah luar, betul Okey, maka kita lihat 2.1. Okey, kita lihat 2.1. 2.1
Tepat-tepat kan? Jadi dia adalah 0.019 keluasan. Dia betul? Betul. 179. Kita dah ada campur dengan 0.8633. Maka kebarangkalian Z lebih kecil daripada A kan? Kita nak kawasan ni kan? Ya. Okey, jadi adalah sama dengan 1 tolak 0 179. campur 0.8 8633. 0.8633. Okey, idea dia dapat tak? dapat. Okey, dapat. Jadi, bila kita dah buat macam tu, awak buat kiraan tolong saya. Kebarangkalian ni dapat berapa? Sama dengan berapa? Ni saya pindah ke sini. Kebarangkalian Z lebih kecil daripada A sama dengan 1 tolak 0.0179. Kirakan saya campur dengan ni dalam kurungan ni. 1 tolak yang ni campur dengan 0.8633. Awak tolak untuk dua-dua ni campur. Saya tadi tak buat kurungan. Salah. Okey, dapat berapa awak? 0.1188. 0.1188. Ya. Okey. Sekarang kita nak dapatkan nilai A dia. Macam mana? Kita kena tengok dalam. 0.1188. Ni boleh tak? 11. Bukan. Ini kosong-kosong ni. 11. Mana? 1190. 1170. Okey. Kalau ini 1170 dia kecil. Ni 1190 dia lebih besar. Okey, ni tidak, bukan. Senang hati je padam. Okey, ni bukan. Jadi kita ambil yang ini. Betul Kita ambil ni 0.01. Kita kena tolak sebanyak berapa? 2. Okey, kita tolak 2. Kat sini 2. Jadi nombor kita ialah A dia adalah 1.1 1. Okey, kita lihat. Dia A tu negatif ke positif? Negatif. Kita letakkan negatif. Boleh? Boleh. Jadi setiap kali awak buat, awak kena pastikan apa nilai A. A tu negatif atau positif. Kemudian bila awak tengok, awak selesaikan masalah, awak mesti rancang apa yang awak nak buat. Okey? Okey, kalau macam kes macam ni pula. Z itu terletak antara A dengan A. Okey, yang ini awak kena ingat apa? Hampir yang saya beritahu tadi. Kita tengok bentuk apa? Graf senyum awak. Dia berada di mana? Wah. Luar ke dalam? Dalam. Luar, dalam. Dia lebih kecil daripada A. Lebih Dalam. kecil tu mana? Berada di bawah. Di bawah dan di dalam. Okey? Jadi awak punya graf pun akan berada di dalam. Kawasan lurikannya di dalam negatif A dan A. Okey. Kalau awak lihat dekat sini, A tu sama tak? A tu sama tak? Kalau A 1, satu lagi akan negatif 1. Kalau 1, 2, satu lagi akan jadi negatif 2. Sama kan? Nombor dia tu sama, cuma bezanya positif atau negatif. Kalau dia sama, dia punya, apa tu namanya? Luas dia sama tak? Sama. Sama. Jadi kalau misalan dia punya luas dia, kita akan sebut dia macam mana? Z lebih, kita nak ambil salah satu A. Kita ambil mana? Kita ambil nilai. Boleh? Boleh tak kita ambil tu? Z lebih besar daripada A. Kebarangkalian Z lebih besar daripada A. Okey. Kalau ini sama, ini kan 0.4742 kan? Maksudnya dia mewakili dua-dua. 0.4742. Apa yang saya perlu buat?
Bahagi 2. Bagi 2. Okey, saya bahagi 2, saya akan dapat 0. Okey, tak apa. Saya buat dia bentuk bahagi 2 dulu. Okey, saya nak dapatkan kawasan ni. Bila saya dah bahagi 2, saya nak dapatkan kawasan ni. Bermakna separuh ni apa? 0.5. Apa yang saya nak kena buat supaya dapat nilai yang ini? 0.5 tolak dengan 0.4742 bahagi 2. Setuju tak? 7. Okey. Maka saya dapat berapa kat sini? 0.2629. 0.2629 ya. Okey, jadi saya punya nilai A adalah sama dengan, jadi saya cari 0.262629. Kat sini saya rasa dia lebih tepat. Bersetuju tak dengan saya nombor yang saya ambil? 7. Okey. Jadi dia adalah 0.63. Okey, 2 saya ambil kejap. Saya nak conteng kat mana? 2643 tolak 2629 dapat berapa? 14. 14. Okey, dapat 14. 14 dia berada pada 13 paling dekat. Okey, maka kita ambil nombor 4. Jadi kita ada 0 perpuluhan berapa? 6. 63. 3, 4. 4. Saya nak letak A tu positif ke negatif? Positif. Biarkan dia sebagai positif sebab nilai itu adalah dalam bentuk mutlak. Boleh? Boleh. Okey, next. Ya, apa dia? Ada apa-apa pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan lagi? Tak ada. Okey. Kita lihat pula contoh 20 ni. Dia bagi bentuk normal Apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Kita nak gunakan jadual taburan Z ni. Ni bentuk normal. Ni soalan dia. Okey, ni soalan dia. Apa kita kena buat? Tulis dulu. P. Kita kena tukar kepada taburan Z, betul? X tukar kepada Z. Apa yang kita kena buat? 51 tolak. Apa min dia? 45. Bahagi dengan sisihan piawai dia berapa? Tak tahu. Betul. Okey, maka dia sama dengan 0.2888. Okey, kalau kita nak tahu ini kalau dalam graf, kalau dalam graf kita biasa tulis dia sebagai A. Kita biasa tulis dia sebagai A. A itulah, yang inilah ni A dia ni. Inilah A dia kan. Kita selalu tulis A kan? Betul? Ni A. Jadi inilah A dia. Inilah A. Okey. Sekejap saya ni balik. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini 0.288. Sebelah kanan ke sebelah kiri? Kanan. Okey, sebelah kanan. Saya letak tu kebetulannya betul lah. Maksudnya A dia tu positif Z lebih besar. Okey, jadi A dia positif. Maka saya boleh tuliskan dekat sini 51 tolak 45 per dengan sisihan piawai sama dengan. Yang ini kita kena tengok dekat dalam ke dekat luar? Dalam. Okey, kita lihat sebelah dalam 0.2888. 0.288. Yang saya rasa ini yang lebih sesuai. Yang ini 2877 dia kurang, betul? Betul. Okey, jadi bantu saya tolakkan 02912 tolak 2888 dapat berapa? 24. 24. Sebenarnya kita ambil kat bahagian ni pun dah cukup dah yang mana yang tak sama. 24 mana 24? Okey ni 24. Kita ada 0.5, jawapan ni berapa? 0.557. Okey.
Sekarang dah selesai ke belum? Belum. Okey, belum lagi. Kita nak dapatkan sisian piawai dia. Maka kita bawa sisian piawai ke atas. Yang ini 51 tolak 45 dah buat apa? 6. 6 per dengan 0.557. Okey, maka awak dapatlah sisian piawai sama dengan berapa 10.77. 10.77. 77. Okey, boleh tak? Bila selesaikan masalah, awak kena faham apa yang awak buat Okey, seterusnya contoh 21. Pemboleh ubar awak selanjar X bertaburan normal dengan mean dan variance 2. Mean lah, tak ada nilai. Diberi bahawa X lebih besar daripada 32. Okey, kita ambil. Kita nak kena tukar kepada Z lebih besar daripada 32 tolak mean. Betul? Betul. Bahagi dengan sisian piawai dia berapa? Punca 12. 12. Sama dengan 0.843. Okey, kita lukis kita punya graf. Kalau awak lihat kat sini, luas dia lebih daripada 0.5. Bermaksud awak punya A tu sebelah kiri ke sebelah kanan? A tu negatif ke positif? Negatif. Negatif A dekat sini. Okey, negatif A ini, inilah negatif A dia. Okey, negatif A ni, inilah negatif A dia. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, ini kawasan dia. Okey, awak tengok secara logik. Awak nak kira yang sebelah sini ke awak nak kira yang sebelah sini bila tengok jadual? Awak nak kira yang saya lorek ni ke ataupun yang tak berlorek kalau kita nak tengok jadual? Tak berlorek. Yang tak berlorek. Jadi kita tukarkan kita punya persamaan tu, kita jadikan dia kebarangkalian Z lebih kecil daripada 32 tolak min bahagi punca 12 sama dengan, okey, kali ni yang tak berlorek itu kita nak jadikan dia macam mana? Macam mana kita nak dapat yang tak berlorek? 1 tolak tolak 0.843. 0.8438. Okey, berapa dapat jawapan dia? Okey, berapa dapat jawapan dia? 0.162. 0.4? 1562. Tak lah, tak dengar lah. Takkanlah 0.4 tak logik saya ni. 0.1562. Oh, 0.1562. Okey, terima kasih. Jadi, saya kena tengok bahagian dalam 0.1562. 0.156. Tepat lah. Betul? Betul. Dapat nombor cantik. Jadi, kita punya nilai, saya ambil terus A dia ni Okey, 32 tolak min. Kenapa min saya macam tu? Jadi Y pula. Tolak min bahagi dengan punca 12 sama dengan 1.01, 01. betul? Okey. Okey, lepas tu kena buat apa? 32 tolak min sama dengan 1.01 darab dengan punca 2 dapat berapa? Punca 2 pula, punca 12. Kemudian saya buatlah terus negatif min sama dengan 1.01 punca 12 tambah tolak 32. Dapat akhirnya min apa? 35.5. 35.5. Okey, boleh Secara konsepnya, boleh tak? Boleh. Dia kena berfikir menyelesaikan. Okey, kita dah sampai kepada masalah. Barulah kita pergi pada masalah ni Menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan normal. Okey, kita lihat kalau ada masalah macam ni yang dalam kehidupan seharian kita lah Contoh ketebalan kertas yang dihasilkan oleh sebuah mesin bertaburan normal dengan min
1.05. Okey, ni min dia. Dan sisian piawai 0.02. Okey, ni sisian piawai dia. Tentukan kebarangkalian bahawa sekeping kertas yang dipilih secara awak mempunyai ketebalan A antara 1.02 mm dengan 1.09 mm. Okey, macam mana saya nak buat? Awak lihat ini taburan normal piawai ke taburan normal? X ke atau Z? X. X. Jadi kita kena buat, kita ada dia punya ni, kita nak tukarkan kepada Z terus. Kita ada dia punya nilai kat situ apa tadi? 1.02 tolak dengan 1.05 1.05 bahagi dengan 0.02. 0.02. Satu lagi 1.09 tolak 1.05 bahagi 0.02. Betul? Betul. Okay, jadi awak dapat berapa? Saya tak rujuk buku teks. Awak dapat berapa? Negatif 1.5. Awak buka buku teks tak? Ya. Okey, negatif 1.5. 1.5. Oh, saya lupa apa? Kebarangkalian Z. Okey, sebelah lagi satu? 2. 2. Tepat 2 Ya. Okey. Kemudian kita buat apa? Kita lukis dahulu. Antara negatif 1.5 dengan 2. So, kita punya kawasan ialah ini. Jadi, kita nak dapatkan apa ni sebenarnya? Apa kita nak dapatkan? Kita nak dapat apa? Kita nak dapatkan kawasan melurik ni, betul? Macam mana nak dapatkan kawasan melurik? Keseluruhan semua berapa? 1. Kita kena tolakkan kebarangkalian sebelah kiri ni berapa? 1.5. Z lebih besar daripada 1.5. Kita ambil yang positif, betul? Ya. Betul. Tolak dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada 2. Maka awak dapat jawapan dia berapa? 1.5 0.01 tolak 0.0668. 2 0. Tolak lagi dengan 0.0228. Maka awak dapat jawapan 0.9104. okey, bagus. Faham tak? Konsep ni macam mana? Boleh Sebab yang Boleh. macam ni dia terus bagi, kita direct tengok dia punya jadual dekat tepi tak ada masalah. Okey, ini untuk B pula. Tadi A ni kita dah settle, kita nak lihat B pula. Lebih daripada 1.08 mm atau kurang daripada 0.992 mm. Jadi kita kena buat, dia nak lebih dan kurang. Okey, kita buat dia punya graf. Kalau misalnya lebih dan kurang, maknanya satu berada di sebelah kiri, satu berada di sebelah kanan. Betul? Jadi kebarangkalian kita nak tukar kepada taburan Z. Z lebih besar. Walaupun di sebelah kiri, tapi kita buat di sebelah kanan. Kita jadikan di sebelah kiri ni ke sebelah kanan. Positif. Z lebih besar daripada apa? 1. Okeylah, saya tulis asas dahulu. Nanti kan pening kepala awak. Saya tulis asas dahululah. Okey, kita buat Z lebih besar daripada 1. Bersama juga kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.08 tolak 1.05 bahagi 0.02 tambah dengan saya jadikan dia positif tau. Kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.992 tolak kejap. Z lebih kurang. Tak apa. Saya letak gunakan bahasa dia dulu sebab nanti dapat negatif. Baru saya boleh tukar. Saya letak Z lebih kecil dahulu. 0.992 sebab nanti dia akan dapat negatif. Betul tak?
Apalah saya ni. 0.992 bagi yang 0.02. Okey, awak tengok buku teks dapat berapa? Z lebih besar daripada berapa? 1.5. 1.5 juga. Ya. Tambah dengan kebarangkalian Z lebih kecil daripada Negatif 2.9. negatif 2.9. 9. Okey, jadi saya jadikan dia positif lah ni. Ni sama dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.5 tambah dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada Allah. Sengit-sengit lah. Ni pula nak sengit-sengit Tapi konsep dia tahu saya padamlah dia punya graf. Z lebih besar daripada 1.5 tambah dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada 2.9. Faham tak kenapa saya buat macam tu? Ini lebih kecil, ini lebih besar. Boleh faham tak kenapa macam tu? Boleh. Okey, boleh Okey, saya bawa ke atas. Jadi sama dengan Z lebih besar, Z lebih besar daripada 1.5. Saya lihat 1.5, maka dia adalah 0.668 tambah dengan 2.9. Ini 2.9 0.0187. Betul Betul. Dapat berapa? 0.0687. 0.0687. Ya. Okey, terima kasih. Okey, secara asasnya boleh nampak tak apa yang kita buat ni? Boleh. Okay. Saya sebab tak boleh nak dengar suara semua orang. Okay. Saya ada print nama-nama nak panggil sekejap ke atas pula. Kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya ni apa? Sat Sekarang dah pukul berapa? 3:30. 3:30 Okey, kita dah nak habis dah insya-Allah. Nanti saya bagi awak masa untuk buat. Kalau tak ada masalah nanti kalau ada masalah nanti awak tanya saya. Kita lihat contoh 23. Jisim ayam diternak oleh Encik Rahmat bertaburan normal dengan min 1.2 kg dengan sisian piawai 0.3 kg. Jika Encik Rahmat menternak 1,500 ekor ayam, cari bilangan ayam yang berjisim antara 0.95 kg dengan 1.18 kg. Okey, macam mana saya nak buat ni? Ni contoh Okey, macam mana nak buat? Mula-mula kita kena buat apa dulu? Sebab kita nak antara-antara tu kan. Kita buat dulu dia punya data dia dulu sebelum kita nak cari bilangan ayam tu. Kita ada data apa ni? Ada data min. Kita ada data min, kita ada sisian piawai, kemudian kita ada jisim ayam dia, betul? Betul. Okey, jadi kita nak tengok antara, kita kena tulis dia dalam bentuk taburan Z. Jadi sebelah kiri saya nak tulis apa? 0.95. 0.95 tolak 1.2. 1.2 bahagi 0.3. 0.3. Sebelah kanan 1.18 1.18 tolak 1.2 1.2 bahagi 0.3 0.3. Okey, jadi jawapan dapat berapa? Berapa jawapannya? Negatif 0.833. Negatif 0.833. Ya. Satu lagi? Negatif 0.067. Ya, betul tak ni yang saya tulis? Betul. Okey. Kemudian kita cuba lorek kanan, dia di antara
Okey, tak apa. Kalau misalnya saya lorekkan, okey, dia di antara negatif dengan negatif. Ini kat sini. Negatif 0.08. Negatif, nilai negatif makin besar, dia makin ke kiri. So, ni ada negatif. Saya ambil ni sebagai A, ni sebagai B lah. Maka ni adalah A, kat sini adalah B. Okey, betul tak kawasan dia tu? Betul. Okey, jadi kalau saya nak dapatkan kawasan berlorek ni, awak fikir macam mana cara saya nak, macam mana saya nak kawasan yang berlorek itu sahaja? Bagi saya idea. Bagi saya idea. Saya tunjuk awak Kalau saya kira luas kawasan ini semua, saya tolakkan dengan luas kawasan ni. Dapat tak luas kawasan ini? Dapat. Dapat. Jadi apa yang saya nak kena tulis? Cari B dulu. Cari B dulu. Okey, maka B tu adalah kebarangkalian. Ini A ni B. Z lebih saya nak jadikan dia positif. Saya alih dia ke sini lah Boleh? Boleh. Okey. Lebih besar daripada 0.067. Okey. Betul ke tu? Betul ni? Betul. Kemudian saya buat apa? Tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.0 dia tak nampak 0.0833 Astagfirullahaladzim 0.833 apalah saya ni mata. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Okey. Dah. Betul tak macam tu? Jadi Betul. saya akan dapat kawasan yang berlorek ni. Okey. Kemudian saya nak kena carilah. Cari dekat mana? Dekat luar jadual. 0.0 7. Kena tolak dengan 28. Maka saya ada 61 tolak dengan 48 berapa? 28. 61 tolak 28 dapat berapa? 30. Berapa? 7. 7 7. Takkan 7? 33. 33. Jadi 0.4733. Setuju? 7. Tolak dengan berapa? 0.2025. 0.833. 0.833. 3. 3. Tolak 8. 0.2025 Okey, awak tolak dapat berapa? Dalam jawapan berapa? Jawapan terus. 0.2708. 0.2308. Okey, bila awak dah dapat berapa? 27. 27, masya-Allah. 2708 Okey, bila dah dapat jawapan untuk luas kawasan ni, luas kawasan tu betul. Apa yang kita kena buat? Bila dah dapat luas kawasan tu, dia kata cari bilangan ayam jisim antara 0.95 kg dengan 1.1. Okey, kita dapat ni. Apa kita kena buat untuk cari bilangan ayam? Darab yang berjisim 1,500. darab dengan 1,500. Okey, maka bilangan ayam sama dengan 0.2208 darab dengan 1,500. Dapat berapa? 708 darab 1,500 cikgu.
0.27. 08. Ya. Darab dengan 1,500. Betul. Nampak tak? Saya punya tulisan tu dah kat bawah. Darab dengan 1,500 ni. 1,500. Berapa dapat? 406. 406. Itulah jawapan dia. Maksudnya awak kena kira dulu kebarangkalian. Bila awak dah dapat jawapan kebarangkalian, awak darabkan dengan jumlah bilangan ayam yang diternak tu. Maknanya ayam tu berat antara 0.95 kilo dengan hingga 1.18 tu ada sebanyak 406 ekor ayam. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Kita lihat seterusnya soalan B. Okey, soalan A dah selesai. Diberi 10%, dia kata 10% daripada ayam itu punya gisim kurang daripada M kilogram. Cari nilai M. Maksudnya ayam tu mungkin ringan ni. Kalau kita lihat graf taburan normal piawai, dia kata 10%. Maknanya dia berada di kiri atau kanan? Kiri. Okey, dia berada di sebelah kiri Okey, dia berada di sebelah kiri lah. 10%. Kalau 10% daripada 1 tu ada berapa agaknya? Semua kebarangkalian kan 1. Maknanya kalau sekarang sini, berapa agaknya dia punya luas dia, nilai dia? Kalau 10% berapa? 0.1. Betul tak? 1.1. Berapa? 0.1. 0.1. 0.1. Ya, 0.1. Okey. Kurang daripada M kilogram. Cari nilai M. Jadi kita kena buat apa? Kebarangkalian Z. Apa dia? Lebih kecil daripada M. Sama dengan 0.1. Macam tu ke? Betul tak? Betul. Okey. Jadi M adalah sama dengan, kita nak kena tengok kat mana 0.1 ni, dalam ke luar? Dalam. Okey, dalam 0.1. Mana 0.1? Ni ke? Betul tak? Ya. Kita tolak 3. Kita nak tolak 2 ke kita nak tolak 4? 4. Tolak 4? Ya. Okey, kalau tolak 4, kita akan dapat nombor ni adalah 1.282. Betul? Betul. Jadi dia kata cari nilai M. 1.282 ni apa? M. Kat mana soalan ni? Kenapa kat sini 1.281? Oh, 282. Okey, kita tak apa, kita ambil 2. Okey, nilai M. M tu negatif kan? Okey, negatif 1.282. Okey, jadi kita kena tulis apa ni sebenarnya? Oh, saya ada salah. Kat mana saya salah? M ni apa sebenarnya? M tu saya tak buat dia dalam bentuk taburan ni taburan Z kan? Saya buat M saja. Ya. Jadi saya kena tulis apa kat situ sepatutnya? M Tolak Tolak 1.2. tolak 1.2 bahagi dengan 0.3. Saya terlupalah. Kan macam manalah. Sama dengan negatif 1.282. Okey, jadi saya dapat apa ni? M sama dengan negatif 1.282 darab dengan 0.3 tambah dengan 1.2. Maka dapat berapa? 0.8154. 0.8154. Betul? Betul.
Saya careless kat sini, saya terlupa. Saya dah tukar kepada tabung Z, tetapi saya lupa nak letakkan M itu sebagai dalam bentuk taburan Z. Okey, jangan careless macam saya. Awak periksa kena betul-betul. Okey. Selesai untuk yang ini. Seterusnya apa kita nak buat? Sudut refleksi. Okey. Kalau awak lihat dekat situ, sebenarnya awak ada latihan kendiri 5.13, latihan formatif 5.3. Yang saya nak minta awak cuba buat. Kalau tak faham, awak tanya. Okey, PBD, tugasan awak apa je PBD? Untuk NMAT? Cikgu Ahmad ada bagi tugasan tak? Tak. Tak ada Belum. lagi Okey, nanti saya akan macam mana sebab lepas ni saya akan passing button pada Cikgu Syikin untuk ajar awak admit tingkatan 5 pula. Tapi awak dah buat PBD untuk matematik kan? Tak apalah, awak tengah buat PBD untuk matematik, kita tak payah dululah. Yang untuk admit nanti kita buat kemudian lah. Boleh Awak buat Boleh. untuk matematik okey tak? Okey. Okey. Boleh dapat tak menang hadiah wang tunai tu? InsyaAllah. Allah boleh. Berapa Ahmad kalau menang? 150 150 Betul? Ada. Dia punya ni wang tunai kan? Ha. Kena buat betul-betul lah supaya boleh dapat. Okey, kita lihat sudut refleksi taburan kebarangkalian Kalau kita lihat dekat sini apa yang awak dah belajar, kita ingat balik. Ingat tak apa itu pemboleh ubah rawak diskrit? Ingat tak? Ingat yang kita ada? Yang kita ada nilai pemboleh ubah rawak diskrit tu, dia punya nilai dia mesti kalau contoh kita buat apa lambungan kalau kita contoh kita ada 3 Swiss, kita buka 3 kali Swiss yang menyala dengan tak menyala. Okey, jadi apa dia punya ruang sampel dia? Apa dia punya, apa yang nak sebut ruang sampel. Maksudnya apa kemungkinan yang berlaku? Sama ada 3 Swiss tak terbuka, atau 1 Swiss terbuka, atau 2 Swiss terbuka, atau 3 Swiss terbuka. Betul tak? Betul. Kalau ingat baliklah. Apa kemungkinan-kemungkinan. Kalau misalnya antara perlawanan, apa dia punya ruang sampel kemungkinan untuk berlakunya dalam pertandingan perlawanan, contoh perlawanan apa perlawanan bola sepak. Biasa dia panggil dia main bagi bola sepak lah. Maksudnya kemungkinan menang, kemungkinan kalah, atau kemungkinan apa? Satu lagi. Seri. Betul tak? Kemungkinan seri. Jadi kemungkinan dia menang mungkin kalau dia ada 3 perlawanan, berapa kali kemungkinan dia menang kalau ada 3 perlawanan? Mungkin tak menang langsung. Kemungkinan kalau 3 kali lawan, 3 menang. 3 menang. Ataupun 1 je menang, atau 2 je menang. Tapi boleh tak jadi 10 kali menang? Tak. Kenapa tak boleh? 3 kali je lawan. Macam mana nak menang 10 kali kalau lawan cuma 3 kali kan? Jadi dia mesti logik juga kan? Jadi itu pemboleh ubah rawak diskrit. Dan dia punya kita panggil apa? Antaranya kita ada belajar tentang graf lah. Pemboleh ubah rawak diskrit, ada dia punya gambar rajah pokok, ada jadual, ada graf. Kalau misalnya ni boleh tengok balik lah yang ini Kemudian kita ada taburan binomial. Okey. Kita ada taburan binomial melibatkan beberapa percubaan yang serupa. Setiap kali percubaan dia mesti apa kalau binomial ni? Setiap kali percubaan tu mesti ada apa dia punya, apa kita panggil ni? Apa nak sebut? Syarat dia apa? Setiap kali percubaan mesti apa? Sama. Ya. Keyword dia. Keyword dia ialah
setiap kali percubaan dia punya kebarangkalian mesti sama. Tak boleh tak sama. Contoh kalau dadu, kalau kita lambung, kebarangkalian untuk dapat nombor 1 adalah 1/6. Kalau kita lambung lagi sekali pun, nak dapat nombor 1 pun masih lagi 1/6 juga. Boleh faham tak? Itu ialah taburan binomial. Okey. Kalau kita perhatikan dekat sini, kalau lebih daripada 30 kali, kalau kita nak buat pengiraan, kita akan gunakan juga taburan binomial, kita akan juga gunakan taburan normal. Untuk buat kiraan dia. Kalau bilangan percubaan dia tu terlalu banyak, takkan kita nak kira satu-satu. Ini dia punya formula X sama dengan R, N C R, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Yang ni hari tu siapa tanya R tu apa? R ni maksudnya random, rawak. Taburan rawak kita panggil R tu ialah random. Okey. Kemudian kita ada mean, kita ada variance, kita ada sisian piawai. Okey, dan untuk taburan binomial kita ada mean sama dengan NP. Variance adalah sisian piawai kuasa 2. Kita sebut juga sebagai NPQ. Kemudian jadi untuk sisian piawai adalah punca NPQ. Kemudian dah belajar taburan normal dan kemudian taburan normal piawai. Kita nak jadikan daripada taburan normal kepada taburan normal piawai, kita diberikan dia punya apa panggil? Rumus. Rumus yang awak perlu wajib gunakan. Okey. Kemudian taburan kebarangkalian untuk pemboleh ubah rawak selanjar. Apa dia pemboleh ubah rawak selanjar? Contohnya apa? Ada julat. Ada julat. Ya, seperti berat badan, seperti apa lagi? Berat ayam, apa lagi? Seperti tinggi, apa yang ada julat lagi? Tinggi bangunan, apa lagi? Panjang sungai, apa lagi? Dia berkaitan dengan masa awak belajar. Awak belajar biasanya masuk dalam jangka masa berapa? 2 ke 3 jam? 24 jam sehari? Atau 48 jam sehari? Oh, hebat. Berapa jam sehari awak belajar? Ni sekarang awak tengah belajar lah kan? Berapa jam agaknya belajar? 4 hingga 6. 4 hingga 6 jam. Okey. Jadi itu kita panggil sebagai pemboleh ubah rawak selanjar. Boleh? Boleh. Baik. Hazman belajar 4 hingga 6 jam. Oh, bagus Okey. Taburan kebarangkalian boleh ditafsirkan melalui graf selanjar. Ini kita panggil dia graf selanjar. Tapi untuk taburan binomial pun kita boleh juga gunakan kalau dia punya data memang dah banyak sangat. Kita nak kira-kira pun terlalu banyak lah. Okey. Kalau kita jumpa taburan normal tu, kita tahu dia mesti dekat sini lah mean dan ini ialah variance. Okey. Bila dah tukar kepada apa kita panggil? Taburan Z. Ini adalah mean dan ini adalah sisihan piawai. Satu tu adalah sisihan piawai. Okey, bentuk dia macam ni lah. Okey, perbezaan dia cuma antara normal dengan piawai ialah piawai tu dia dah jadikan dia seragam di mana mean itu berada pada sifar. Okey, alhamdulillah. Bab 5 telah selesai. Tahniah semua. Semoga ilmu yang dipelajari akan bermanfaat. Okey, selesaikan tugasan dalam modul. Sebarang masalah boleh PM. Boleh PM saya lah bukan boleh jadi Perdana Menteri Terima kasih semua. Gagal itu biasa. Untuk teruskan usaha setelah gagal itu adalah luar biasa. Jadi saya harap, sangat-sangat harap mudah-mudahan pada tahun ni lebih ramai pelajar yang akan dapat A+ untuk NMAT. Kalau tahun lepas KBSM awak adalah KSSM. Awak adalah kita panggil apa sebagai apa? Pemula untuk program KSSM ni. Buat yang terbaik mudah-mudahan. Okey, ada masalah? Ada apa-apa nak tanya? Boleh tak? Boleh. Allah boleh. InsyaAllah boleh. Ya, kalau tak faham, mohon tanya. Saya ada, Cikgu Ahmad ada, Cikgu Syikin ada, Cikgu Kamari ada. Awak boleh PM siapa-siapa cikgu pun. Siapa yang awak selesa nak tanya. Okey, saya harap awak dapat cuba latihan pendiri semua sekali dalam modul itu termasuk yang ni 8.13.
Latihan formatif 5.3, muka surat 182 dan 183. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Kan cikgu. Okey, terima kasih Cikgu. semua. Cikgu. Kedatangan pastikan isi kehadiran. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih semua.